السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وما استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Tamanya Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpah kurnia Allah. Hari ini sudah masuk dan kita menghayati Ramadan lebih daripada seminggu. Semoga semua amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga baki lagi Ramadan tahun ini, Allah kurniakan kepada kita kekuatan, kesungguhan, keazaman yang sungguh-sungguh untuk kita menghayati Ramadan tahun ini dan kita mendapat Ramadan yang terbaik yang pernah kita lakukan sebelum ini. Wa jazakumullahu khair. Terima kasih kepada Persatuan Ulama Malaysia yang menganjurkan tazkirah Ramadan ini. Semoga ia memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Allahu Akbar. Tazkirah ringkas ini telah berkisar tentang tajuk indahnya hidup, sihat cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat tetamu Allah yang dirahmati sekalian, Allah berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Telah datang kepada kamu seorang rasul yang sangat istimewa. Segala kepayahan kamu dirasakan sukarnya bagi rasul. Dan harisun alaikum, Rasul ini haluba untuk beritahu kebaikan kepada ummah. Dalam ayat ini, Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kepada Rasulullah sesuatu kebaikan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh mengamal dan menghayatinya untuk tunjuk kepada umat. Dan seolah-olahnya, wahai ummah, tengok apa saya buat ini. Ia baik untuk kamu. Allah yang beritahu. Allah yang beritahu. Sebab itulah, semua sunnah-sunnah Nabi sebenarnya ia merupakan panduan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat istimewa. Sebab itulah di antara sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat istimewa itu ialah sunnah bagaimana membina kesihatan diri. Bagaimana membina kesihatan diri sampai tahap hidup dunia sehat di dunia, dan sehat di akhirat dalam redha Allah. Sihat di dunia, sihat di akhirat dalam redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu kalau kita melihat kepada hadis-hadis dan kesungguhan Nabi menjaga kesihatan, sebab itu terzahir pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga disebut dalam hadis-hadis. Antaranya hadis rawahu Imam Al-Bukhari, disebutkan bahawa Rasulullah ini, kekuatan Rasulullah inilah annahu u'tiya quwwata 30. Allah kurniakan kepada Nabi kesihatan 30 kali lelaki yang sehat. Allahu Akbar. 30 kali ganda lelaki yang sehat. Maknanya Nabi ni orang sehat dan kuat. Sebab itu disebutkan dalam kitab sirah bagaimana tengok pada susuk tubuh Nabi. Susuk tubuh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam macam pahlawan. Maknanya apa pahlawan? Sasa, kuat, fit. Sebab itu tubuh dada Nabi dengan perut Nabi sama saja sepanjang hayat. Sama saja. Allahu Akbar. Ramai, kalau kita tengok apa ni, pemain-pemain bola yang hebat di dunia, mereka ni fit. Bila mana? Masa mereka popular umur 30-an, 40-an, tapi umur 50-an, 60-an, mereka dah tak mampu nak kawal lagi. Tapi Rasulullah sepanjang hayat. Dan Nabi ni kuat, gagah. Satu hadis yang sahih, di Madinah ada seorang yang terkenal, seorang yang sangat kuat di Madinah, namanya Rukanah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah dalam usianya 53 tahun. Entah macam mana tiba-tiba Nabi bergusti dengan Rukanah. Nabi ketua negara bergusti dengan Rukanah. Bila bergusti kali pertama, jatuh Rukanah, kalah Rukanah. Rukanah tak puas hati. Dia bergusti lagi dengan Nabi, jatuh lagi. Subhanallah, jatuh lagi Rukanah. Akhir sekali dia menyerah bahawa Rasulullah memang kuat. Allahu Rabbi. Dalam peristiwa menggali khandak, Salman Al-Farisi ini dikira pahlawan di kalangan sahabah. Dalam penggalian tersebut, gali khandak ini kawasan yang berbatu-bata dengan jarak 5.44 km. Dengan lebarnya 4 meter lebih, kedalamannya 3 meter lebih. Dalam kawasan yang berbatu-bata, dalam penggalian tersebut, ada Salman dalam penggalian tersebut, tiba-tiba ada batu bata besar yang menghalang penggalian. Pukul tak pecah, angkat tak mampu nak angkat. Apa dibuat oleh Salman? Salman mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selepas itu Nabi kata, tak apa, nanti saya akan turun. Riwayat menyebut Nabi memukul dengan kekuatan Rasulullah dengan 3 pukulan saja. Pukulan pertama dipukul, kuat, retak batu-batu tersebut. Dipukul lagi, retak makin besar. Dipukul lagi, pecah dan boleh diangkut. Nak beritahu apa dia? Kuatnya, gagahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi malangnya sunnah sihat kuat ini seakan dilupai, ya Allah. Dilupai orang. Kini cuma sebab itulah kita orang beriman, kita kena muhasabah. Tuan rahmati Allah sekalian, kenapa Rasulullah bersungguh menjaga kesihatan diri sehingga menjadi sihat dan kuat? Banyak sebab. So di antaranya ialah sebab Nabi tahu Islam yang Nabi nak bawa ini, dia perlukan orang sihat dan kuat. Untuk berdakwah perlukan orang sihat dan kuat. Tuan-tuan bayangkan macam mana kalau orang itu nak berdakwah, penyakit darah tinggi, kencing manis lagi, gout lagi, kolesterol lagi, bagaimana tuan-tuan? Subhanallah. Sebab itu Nabi tahu bahawa dakwah yang Nabi nak bawa ini perlukan orang sihat dan kuat. Sebab itulah sepanjang hayat Nabi semasa di Madinah, Rasulullah telah berperang dan mengatur peperangan. Menurut Imam Al-Waqidi, sebanyak 27 peperangan. Subhanallah, Allahu Akbar. Malah di akhir hayat Nabi, ketika umur 60 lebih itu pun, Nabi masih mengetuai peperangan ke Tabuk yang jaraknya 700 km lebih. Tuan-tuan, kalau tak sihat, bagaimana untuk mengetuai peperangan yang sebegini dahsyat? Allahu Akbar. Yang kedua, sebab Nabi bersungguh menjaga kesihatan, sebab Nabi minta dengan Allah supaya Nabi boleh beribadat sempurna sepanjang hayat. Supaya Nabi beribadat sempurna sepanjang hayat. Betul lah, fiqh menyatakan kalau seorang tak mampu berdiri sembahyang, dia boleh duduk. Kalau tak mampu untuk pergi ke masjid kerana keuzuran, dia boleh sembahyang di rumah. Betul. Tapi Nabi minta dengan Allah
dan bersungguh menjaga kesihatan supaya boleh beribadat dalam keadaan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu Nabi sihat. Cuma sebelum Nabi wafat, Nabi sakit 13 hari, demam panas, lepas tu Nabi menghembuskan nafasnya yang terakhir. Allahu akbar. Tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Sebab itulah perkara ini patut kita bangkitkan balik dan kita bersungguh mencari rahsia-rahsia. Sebenarnya banyak rahsia-rahsia sihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak rahsia sihat Nabi. Cuma saya mampu sebut untuk tazkirah ini mungkin 2 atau beberapa saja. Yang pertama, dari sudut pemakanan. Pemakanan. Allahu akbar. Pemakanan. Banyak mana nak makan. Termasuk minuman. Kalau mengikut yang pernah saya tanya kepada pakar-pakar perubatan, pemakanan ini saja, pemakanan dikaitkan dengan kesihatan ialah sebanyak 80% kesihatan bergantung kepada pemakanan. Jenis makanan, diet, minuman, adat-adat dan seumpamanya. 80% tuan-tuan. Itu menurut pakar-pakar yang buat kajian. Subhanallah. Maknanya kalau kita betul-betul nak sihat, ada penyakit apa-apa, cuba kita baiki keseluruhan pemakanan kita. Allahu akbar. Cuma dalam bab pemakanan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, yang pertama sekali ialah mestilah pemakanan yang halal. Halal. Sebab tu Allah menyatakan, ya ayyuhan nas, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Allah menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia semua, makanlah apa yang di muka bumi ini halalan tayyiba. Sebab itulah, sebab kita nak dapat sihat dunia, sihat akhirat, Nabi mengajar konsep pertama sekali makanan yang halal dan jauhi yang haram. Dan jauhi yang syubhah. Syubhah pun. Allahu akbar. Orang barat mungkin dia tidak ada prinsip ini. Tapi Islam menganjurkan ini ya. Yang pertama, makanan yang halal. Jauhi yang haram. Haram. Dan jauhi yang syubhah. Syubhah ini banyak tuan-tuan. Syubhah ni kesamaran. Kalau tengok kepada, untuk mudah ya, kalau tengok pada fatwa dikeluarkan negeri Brunei, dan tengok pada fatwa kerajaan Mesir, mereka menyatakan semua makanan daripada orang kafir yang bukan Islam, makanan mereka ada unsur syubhah. Ada unsur syubhah. Sebab tu bila kita nak makan, kita kena baik, kita menjaganya. Sebab itulah para anbiya, nabi-nabi dan salafus salih, mereka meletakkan syubhah ini setaraf, seolah-olah setaraf dengan makanan haram. Walaupun dari segi hukumnya kalau makan yang syubhah ini, dia tidak haram, makruh. Tapi kalau nak jaga agama, lebih baik. Sebab tu kita nak beli makanan, kita pastikan makanan yang orang Islam yang buat. Itu yang terbaik. Cuma bila ada cop jakim halal itu, ada kelonggaran. Baik. Yang kedua, barulah Nabi mengajarkan konsep makanan yang berkhasiat. Makanan yang berkhasiat. Cari makanan halal, lepas tu cari makanan berkhasiat. Makanan berkhasiat, banyak tuan-tuan. Tuan-tuan boleh carilah. Boleh cari makanan berkhasiat. Cumanya sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan dalam pemakanan, kena ada makanan-makanan yang berkhasiat. Macam susu, macam kurma, macam habbatus sauda, macam habbatus sauda, kurma, macam apa lagi, madu lebah. Saya sebut 4 perkara ni, kata para ulama, dan banyak lagi, minyak zaitun. Dia sebenarnya Nabi sebut 4 perkara ini bukanlah tertentu 4 perkara ini saja, kata para ulama. Habbatus sauda seumpamanya, dia mungkin mudah untuk dapat di perkampungan di negara Arab. Bukanlah maknanya Nabi menafikan yang ini terbaik, bukanlah menafikan makanan-makanan yang berkhasiat di tempat-tempat lain, tidak.
Cuma hanya kata para ulama, Nabi beri contoh. Dia kata setengah ulama. Sebab itulah banyak lagi pemakanan yang berkhasiat yang patut ada dalam sajian makanan kita. Kena ada. Dan Nabi bila makan, sebab tu bila Nabi makan, menurut hadis, ada pertimbangan Nabi. Ada pertimbangan. Macam Nabi pernah makan kurma dengan tembikai ataupun timun. Kenapa Nabi buat pertimbangan macam ni? Allahu Akbar. Antaranya ialah sebab kurma ini panas. Timun ini sejuk. Maknanya Nabi ada pertimbangan ini. Allahu Akbar. Bila neutral, sejuk campur panas dia neutral. Sebab itu kita dalam pemakanan harian kita kena berfikir juga, kena faham juga. Makan ini, kalau kita ada penyakit macam ni, makan ni tak boleh. Makan ni boleh. Kena ada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang Nabi syorkan kita faham daripada apa yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi juga mengajarkan kepada kita apa dia ni, waktu-waktu makan. Waktu makan, waktu mana yang paling afdal, baik untuk makan. Tuan-tuan, sebenarnya waktu yang baik untuk kita makan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah apa dia? Ketika kita lapar. Maka ketika berhajat. Itulah yang terbaik. Dan cuma Nabi ada waktu-waktu tersendiri yang Nabi makan dalam sajian makanan. Antaranya makan pagi, breakfast. Nabi syorkan makan. Sebab itulah Nabi syorkan sahur. Itu macam makan pagi. Dan makan malam. Bila biasa Nabi makan malam Nabi sebenarnya sama ada bulan puasa ataupun tidak bulan puasa, hampir sama saja. Hampir sama saja. Maksud macam mana? Kalau bulan puasa, Nabi makan malam, azan, Nabi makan, lepas tu Nabi pergi solat. Kalau bukan bulan puasa, lepas solat, Nabi akan balik ke rumah dan Nabi akan makan dengan para isterinya. Nabi makan. Maknanya apa dia? Nabi makan malam ialah awal malam. Nabi makan awal malam. Dan itulah waktu terbaik untuk makan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Nabi buat ini, sebab Nabi belajar adab dengan Allah, belajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah makan malam terbaiklah di awal malam. Di awal malam. Tuan-tuan, tengok. Tapi kalau waktu tengah hari, kalau ada makanan, biasa Nabi akan makan apa dia? Lepas zuhur Nabi makan. Tuan-tuan, tapi bila Nabi makan? Bila Nabi makan? Nabi makan banyak mana? Allahu Akbar. Dahsyat. Berkhasiat, makanan berkhasiat. Sebab tu riwayat menyebut, seumur hidup Nabi, Nabi tidak pernah makan lebih daripada 1/3 kandungan perut. Tak pernah lebih. Allahu Akbar. Okey, sebab 1/3 ni nak tahu macam mana pula? Rupanya 1/3 ini ada hadis lain yang menjelaskan. Nabi menyebut, nahnu qaumun la na'kulu hatta najua' wa idza akalna la nashba'. Maknanya apa dia? Nabi makan ketika lapar. Dan bila makan, Nabi berhenti sebelum kenyang. Bahasa kita, berhenti sebelum kenyang. Maknanya berhenti sebelum kenyang tu makna apa? Itulah yang dimaksudkan 1/3. Allahu Akbar. Maknanya kita ambil sikit. Kita ambil sikit. Kemudian, bila sedap, rasa nak tambah, kita dah stop. Allah tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh amalkan begini, dan kalau menjadi tabiat, sangat istimewa. Sunnah Rasulullah. Dan itu dia merupakan rawatan untuk diri kita. Ya Allah. Saya minta maaf ya, saya pernah, kita ambil contoh dengan pemimpin negara kita pun ada baiknya. Saya pernah dengar sekali orang tanya Tun Dr. Mahathir. Orang tanya apa rahsia sihatnya. So dia pernah jawab, dia kata rahsia sihat dia ialah, antaranya ialah jaga pemakanan ini. Dia kata apa? Mula-mula nak makan, bila makan,
Amalan dia, bila sedap makan, dia ambil sikit. Bila sedap makan, rasa nak tambah lagi, stop. Mula-mula tu memang payah. Tapi bila dah lama, bila dah jadi tabiat, Allahu Akbar. Bila jadi tabiat, dia sangat baik. Sebab itulah Tun sampai sekarang, umur 90-an, tapi masih lagi sihat. Sebab rupanya tanpa disedari, Tun dia sudah mengamalkan sunnah yang sangat istimewa itu. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita boleh jaga ini, Allah Akbar. Dan tak cukup lagi, bila Nabi makan, penuh dengan adab-adab. Sebab itu Nabi SAW bila makan, Nabi tidak pernah makan bersendirian. Nabi kalau makan, Nabi makan berjamaah. Sebab Nabi kata, al-barakatu ma'al jamaah. Berkat ini bersama dengan jamaah. Makan ramai-ramai. Lagi ramai kita makan, lagi banyak barakah. Sebab tu riwayat menyebut, Nabi kalau tak ada orang nak makan, Nabi akan cari orang supaya makan bersama dengan Rasulullah SAW. Dan tidak lupa tuan-tuan, pernah Nabi nak makan. Bila Nabi makan, bila Nabi tengok makanan, Nabi ajar kita bila tengok makanan sedap macam mana pun, ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah yang beri nikmat makan, nikmat limpah rezeki ni. Maka bila ingat pada Allah, jangan lupa baca doa makan. Allahu Akbar. Doa makan berkat tuan-tuan. Waktu ada hadis, kalau syaitan nak makan bersama dengan kita, ada dalam kitab Mishkah menyebut, bila nak makan bersama dengan orang yang bila baca doa, baca bismillah, syaitan dia tak mampu nak makan. Malah dia kalau makan dia akan muntah. Subhanallah. Sebab itu rahsia barakah. Dan Nabi juga mengajar kepada kita, bila kita makan, bila sedap makan, tadi nak mula makan, tapi bila sedap rasa makan, ingat kepada Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Kalau kita boleh amal begini, dia ada rahsia-rahsia yang sangat istimewa. Dan Nabi bila makan, Nabi mengajarkan kepada kita kalau ada makanan-makanan yang jatuh, ambil dan makan. Nabi ajar. Dan kalau ada sisa-sisa makanan, licinkan. Allahu Rabbi. Sebab tu kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kami pernah makan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami mendengar bunyi tasbih pada makanan yang Nabi pegang itu. Subhanallah. Kami dengar makanan yang bertasbih yang Nabi pegang itu. Allahu Akbar. Subhanallah. Sebab itulah tuan-tuan. Sebab tu kalau kita ikut cara Nabi makan ini, sangat istimewa tuan-tuan. Allahu Rabbi. Malah disebut kelebihan-kelebihan yang banyak tentang adab-adab cara makan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan. Dan satu lagi saya nak sebut di sini ialah Nabi tidur Rasulullah macam mana. Tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Nabi orang paling sibuk di dunia. Kita boleh kata orang paling sibuk di dunia. Sebab apa? Terlalu banyak tugas yang Nabi pikul. Nabi ketua negara, Nabi ketua peperangan, ketua kewangan negara. Sebab Nabi nak tunjuk cara. Nabi menjadi tok guru, Nabi ada isteri, Nabi ada anak, Nabi ada cucu. Nabi sangat sibuk. Rakyat semua datang untuk bertemu dengan Nabi. Duta-duta negara luar datang untuk bertemu dengan Nabi. Sangat sibuk. Tetapi tuan-tuan, Nabi ini sibuk macam mana pun, tapi Nabi dalam bab tidur, Nabi sangat optimal tidur. Sempurna tidur. Sebab apa Nabi sempurna tidur? Sebab Nabi tidur awal. Nabi tidur awal. Dan Nabi tidur awal, bangun awal. Ya Allah. Itulah fitrah manusia. Tidur awal, bangun awal. Semua perubatan dunia mengiktiraf tidur awal, bangun awal, baik untuk kesihatan. Cuma orang barat, tuan-tuan, mereka ada satu benda yang mereka tak kaji. Ialah apa dia? Tidur awal, bangun awal, dan tahajud. Allahu Akbar. Ini sangat istimewa. Sangat istimewa. Sebab itulah ada seorang pengkaji dan dia buat dan dapat doktorah. Mereka mengkaji orang yang menjadi tabiatnya. Tabiat. Dia kena tabiat. Menjadi tabiatnya tidur awal, bangun awal, dan tahajud. Maka dia ambil beberapa ratus responden.
Mereka cari orang yang tidur awal, bangun awal dan tabiatnya tahajud. Diambil darahnya dan dianalisa di makmal. Kemudian dibandingkan dengan orang yang biasa saja. Tak tahajud, kadang tidur lambat. Kalau tahajud pun sekali-sekala. Maka didapati orang yang tidur awal, bangun awal dan tahajud yang menjadi tabiatnya, didapati darahnya menunjukkan apa dia? Hormon-hormon dan sistem pertahanan tubuhnya sangat kuat untuk melawan sebarang penyakit. Subhanallah. Dan inilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut kita amalkan. Dan Nabi juga tidak tidur, tuan-tuan, melainkan dengan adab-adab yang luar biasa. Baca Quran, pertama wudu, macam wudu sembahyang. Kemudian baca Quran. Nabi banyak baca Quran. Nabi baca surah Al-Mulk, Nabi baca surah Al-Isra, Nabi baca surah Qul Ya, dan beberapa surah lagi. Nabi baca, tuan-tuan, dengan tidur yang begitu, subhanallah, luar biasa. Sebab itu kalau kita boleh amalkan cara Nabi begini, sangat istimewa. Tuan-tuan rahmati Allah sekalian, dalam bab tidur ini juga, tuan-tuan, Nabi dia mengamalkan qailulah. Qailulah tidur pada waktu tengah hari. Khilaf ulama, sebelum zuhur pun boleh, lepas zuhur pun boleh. Boleh. Yang pentingnya, jangan lama. Tidak boleh lama. Kalau setengah jam tu sangat bagus dah. Kalau tak boleh setengah jam, mungkin 15 minit. Kalau tidak pun, lena sekejap pun tak apa. Tidur tengah hari, itu menjadi sunnah Nabi yang sangat istimewa dan diiktiraf. Tuan-tuan rahmati Allah sekalian, sebenarnya banyak lagi perkara-perkara yang baik untuk kita amalkan sunnah Nabi untuk sihat. Dan cumanya, bila kita amalkan sunnah Nabi, kita ikut penuh kasih sayang, sangat istimewa, tuan-tuan. Sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa-siapa yang mengamalkan sunnahku, maka orang ini ada kasih kepadaku. Dan sesiapa yang kasih kepadaku, orang ini dekat ahli syurga dan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu, tuan-tuan rahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita cuba mengamalkan mana-mana sunnah Nabi yang kita tahu. Di antaranya sunnah-sunnah sihat yang saya sebut dua perkara. Insya-Allah kita bertemu lagi di lain masa. Semoga Allah memberi kebaikan kepada kita dunia dan di akhirat. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.